Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan yang berada di sana yang menonton kita sejak daripada CD yang pertama. Kita hari ini dah kali keempat kita bertemu membincangkan satu topik besar, Quran di qalbi. Dan kita berusaha dalam siri-siri kita ni nak bawa orang dekat dengan Quran dan supaya hatinya tersentuh dengan kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Dan untuk sebagaimana yang kita sebut sebelum ni pun, kita akan ada panel tetap kita. Bang Timek masih dengan kita, insyaAllah masih setia. Dan kita ada panel khas tetamu kita pada kali ini, Fatihah Syuib. Assalamualaikum. Selamat datang. Dan Fatihah Syuib ni saya nak perkenalkan, ada banyak pilihan. Boleh kenalkan Fatihah ni macam-macam kerja-kerja kebajikan dan pengalaman yang telah beliau lalui. Tapi yang paling signifikan rasanya adalah pengasas One Moment for Them lah. Satu projek yang saya dengar lama dan saya ingat sejak di Jordan dulu, Fatihah banyak terlibat lah dengan berkolaborasi dengan artis dan sebagainya. Dia punya needs dia apa kemanusiaan ketika itu? Ketika itu pada permulaannya adalah untuk membantu refugees lah. Dan kemudiannya kita orang bergerak kepada local punya isu, settlers, dan akhirnya kami lihat ada satu jurang lah, iaitu dalam kemanusiaan itu sendiri, mental health punya isu ni jarang disentuh lah. So akhirnya mental health sekarang, untuk yang sekarang. So that dynamic tu akhirnya menuju kepada bagaimana Fatihah dan tim sendiri care lah kepada society kan. So itu dia punya niche. Okay? So insyaAllah hari ni kita akan bersama dengan Suratul Kafirun. Okay? Suratul Kafirun kita akan cuba untuk teroka sama-sama. Satu surah yang lazim juga kita baca daripada kecil, tapi sebagaimana yang kita biasa hadapi, surah yang banyak sekali tergeliat lidah sebab tak jumpa jalan keluar dia kan, sebab berulang-ulang ayat yang lebih kurang sama. Rasa ni pun lah sesi pertama yang saya kena pastikan saya baca betul nanti. Dalam sesi ni saya kena buka Quran hari ni, walaupun selama 3 sesi tak berapa sentuh Quran, sebab kita nak jaga takut kita sentuh benda lain kan. Suratul Kafirun, surah yang sebenarnya dari segi latar belakang dia berpunca daripada kisah beberapa orang musyrikin, Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, antara nama yang kita boleh petik, yang mereka ni tak puas hati dengan Nabi lah. Sebab sejak daripada awal mereka menentang Nabi dengan pelbagai tentangan fizikal, public shaming, segala keburukan yang telah mereka berikan kepada Nabi SAW. Tapi Nabi tak pernah bagi walaupun sedikit diskaun. Nabi sakit-sakit, Nabi suffer, Nabi sedih, Nabi tertekan, tapi Nabi tak bagi diskaun. Nabi tak bagi sedikit pun diskaun kepada mereka untuk Nabi stop daripada apa yang Nabi buat. Okay? So akhirnya mereka bertemu dengan Nabi SAW, kali ni negotiate. Okay, why not? Okay, kamu tak bagi diskaun, boleh tak macam ni? Satu hari kamu sembah Tuhan kamu dan kami ikut, dan esok kamu sembah Tuhan kami sebagaimana yang kami sembah. Okay? So dari situlah datangnya satu surah Allah Ta'ala jelaskan kepada Nabi SAW, yang di hujung nanti kita akan belajar lagi lah, lakum dinukum waliyadin, meletakkan satu barrier, satu perbezaan antara kedua-dua kutub ni, iaitu muslimin dengan kafirin, adalah dua golongan yang berbeza. Okay? Itu adalah background suratul Kafirun, dan kita nak terus sama-sama dengan Timek dengan Fatihah pada kali ini. Jom kita tengok soalan yang pertama. Apa dia? Ibadah. Okay? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. A'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah, tidak menyembah apa yang kamu ibadahkan dan apa yang kamu sembah. Okay? Dan ibadah ni satu word yang mungkin kita biasa sebut kan, kita sebut pasal ibadah kan. Solat, puasa, dia dah jadi rutin. Dan sebagaimana kita bawa kereta, kita dah tak tengok dah gear tu. Dia dah jadi rutin kan. Kita dah tak tengok gear dah. Kadang-kadang side mirror pun tak tengok dah. Dah biasa dah lalu jalan ni, mesti tak ada orang ni belah kiri. Kita dah immune dengan apa yang kita buat selalu. Sama juga dengan ibadah. Takut kita mengalami immune yang sama, sampai kita lupa untuk menikmati betapa indahnya pertukaran gear daripada gear 1 ke gear 2. Yang kita sekarang ni tak menikmati sangat sebab kita dah immune, dah tak tengok dah gear. Okay? Takut Al-Kafirun ataupun ibadah ni, dia telah menjadi satu benda yang kita immune. So, apa sebenarnya makna ibadah? Sebab ibadah ni dalam surah ni seakan-akan maknanya sangat besar. Dia bezakan antara muslimin dengan orang kafir kan. So, macam mana ultimate melihat realiti ibadah ni apa sebenarnya? How big is it? Kalau saya rasa kalau niat kita betul, hampir semua yang kita lakukan ibadah.
Kan? Kalau niat kita betul lah. Kan? Lepas tu kadang-kadang orang tu selalu pesan, nak keluar rumah bismillah. Sebab bismillah tu sekarang pasal niat. Kan? Atau ini semua dia kata kalau niat kita betul habis semua dia ibadah. Kan? Tapi ada juga ibadah-ibadah yang lebih spesifik, macam solat, macam puasa. Kan? Jadi terpulang kepada saya rasa kita semua ni individu kan. Jadi berapa banyak ibadah tu yang atau ibadah mana kita lebih suka, kita cenderung, itu semua terpulang pada diri masing-masing. Selagi mana niat tu dipasang lah. Selagi mana niat tu dipasang. Itulah beza kita. Kadang-kadang kita main dengan anak kita pun, kita bermain, kita bersendeloka kan, bergurau, itu pun menjadi ibadah sebab kita gembirakan. Lepas tu anak kita pun kita sakat dia sangat kita balik. Kan? Itu ibadah dia kepada kita sebab dia menghibur hati kita. Kan? Jadi macam-macam benda menjadi ibadah ni sebenarnya. Macam-macam benda menjadi ibadah. Kerjaya kita pun menjadi ibadah. Kan? Jadi dia terpulang kepada kita nak niat ke tak. Kadang-kadang kita rasa macam aku pergi kerja lah. Kan? Tapi kalau kita niat, ya Allah, aku nak pergi cari rezeki ni. Kan? Untuk anak aku, untuk ni kalau ada lebih sikit nak bagi mak. Ini kalau kau nak bagi aku rezeki Allah, kau bagilah. Kalau tak apa, kalau tak nak bagi, tak apa. Ini salah satu cara saya pasal niat semua saya keluar rumah. Kalau nak bagi hari ni, kalau nak bagi rezeki, bagi. Kalau tak nak bagi, bagilah aku kuasa esok hari je untuk cuba cari rezeki lagi. Itu automatik lah tu jadi ibadah kan. So terpulang. Dan ia sangat meaningful lah untuk kita kan. Meaningful. So hidup kita ni tak ada satu sendi pun yang kita bekerja tanpa adanya nilai ibadah. Dan itu adalah khasiat surah Al-Kafirun. Cantik. Jom soalan kedua, Al-Fatihah ni. Soalan kedua ni tentang, dia dah kata tadi, Al-Kafirun ni satu surah yang Allah respon, satu statement yang beritahu kepada Nabi, kamu kena cakap macam ni kepada mereka bahawa kita berbeza. Betul? Yang kita sebut di hujung tadi lah, lakum dinukum waliyadin. Kena bezakan kita muslimin dengan orang kafir. Tapi adakah dia seakan-akan satu benda yang besar lah di negara kita terutamanya. Saya tak tahu bagaimana realiti di luar sana. Negara yang mungkin majoriti Muslim, yang dominan Muslim. Tapi di negara kita ni kita bercampur dengan macam-macam benda. Bukan semata-mata agama. Kita bercampur dengan macam-macam kaum. Kita bercampur dengan agama yang pelbagai, perangai yang pelbagai, condition. Setiap orang pun berbeza-beza. Tapi adakah surah ini jadi satu isyarat untuk kita ni melihat engkau, aku dari segala segi. Macam mana Fatihah? Daripada pendapat saya sendiri, bahawa daripada surah ini dia telah menjelaskan bahawa dari segi akidah itu sendiri memang membezakan kita antara kita yang Islam dan juga yang kafir. Memang tiada toleransi langsung. Tuhan kamu, Tuhan aku. Dari segi ibadah memang tiada kompromi, bahawa ibadahku, ibadah kamu. Jadi memang tiada boleh toleransi dari segi aspek itu. Tetapi contohnya dari segi muamalah. Dari segi muamalah, iaitu kita dari segi ekonomi. Kita melakukan ekonomi dengan orang bukan Islam, tapi bukan orang Islam yang menentang kita, tapi yang mungkin duduk dengan kita, yang dah bekerjasama dengan kita, yang dah macam kita Malaysia ni, contohnya China, India, yang orang kata harmoni ni. So itu dibolehkan dalam Islam itu sendiri. Sebagaimana kita tahu daripada zaman Nabi lagi, zaman Nabi pun ada orang kafir yang baik dan Nabi juga bermuamalah dengan mereka. Jadi saya rasa tiada permasalahan dari segi aspek bermuamalah. Cuma dari segi aspek akidah itu kita kena tegas bahawa tiada kompromi. Saya ingat orang sebenarnya dia berlaku kita ambil satu surah tapi kita meletakkan dia pada tempat yang memberikan pandangan buruk terhadap surah tu sendiri. Sebab surah tu posisinya akidah tadi Fatihah sebut kan. Tapi akhir ini tengok macam mana di Malaysia, krisis kauman, krisis apa sajalah yang melibatkan geng aku dan geng kau tu dia sentiasa berlaku. Dan dia mengganggu sebenarnya kita punya keharmonian antara masyarakat kita. Sebab kita lihat generasi Nabi SAW pun majmuk je. Betul tak Fatihah? Kan? Rasa Fatihah pun dulu sempat di Jordan kan? Majmuk kan? Maksudnya akhirnya kita kena menerima realiti walau macam mana pun kita akan sentiasa majmuk dari sudut kita punya pergaulan dengan orang lain. Kita tak boleh nak hidup sendirian, tak boleh tak bergaul dengan orang lain. Okay? So itu clear daripada Fatihah. Kita kembali kepada ultimate. Mana soalan tu ultimate ni? Soalan ni saya kena buka Quran. Saya takut saya salah baca. Saya takut saya salah sebut macam kita sebut tadi.
surah yang akan terlihat di dalam sikit. Sebab antara perkara yang kita jumpa dalam surah ini adalah, cuba kita tengok Al-Kafirun. Okey, bismillah. Okey, kita tengok kalau dalam bahasa Arab dinamakan dhamir. Dhamir ni kata ganti nama. Kan? So kita tengok ketika Allah menyebut tentang orang kafir, Allah menggunakan kata ganti nama yang plural. Okey, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu dhamir yang plural lah. Tapi ketika Allah menyebut tentang orang beriman, Allah menggunakan singular. La a'budu, seorang aku tidak, wala antum a'biduna ma a'bud, Allah menggunakan singular. Saya nak twist jauh sikit lah daripada itu, bukan nak cerita pasal bahasa Arab lah dengan Timik. Nanti terbeban pula kita punya discussion ni jadi berat pula kan. Tapi kita nak cerita tentang satu realiti. Bila sebut tentang iman, tentang kepercayaan, tentang kebenaran dan kebatilan, apa saja, kita akan berdepan dengan satu dilema, iaitu antara minoriti dan majoriti. Sebab tadi digunakan singular dengan plural kan. Bila beriman, bila kebenaran, Allah menggunakan singular. Tapi bila sebut tentang kebatilan, orang-orang kafir, dia menggunakan plural. So di depan kita ada banyak realiti yang kebenaran tu kadang-kadang dia tak popular. Dia bukan mass punya, apa nama ni, dia bukan orang ramai punya amalan lah, ataupun orang ramai punya kepercayaan kebenaran. Okay? So dia kadang-kadang kebenaran tu sangat tersembunyi. Kebaikan tu jadi macam benda yang pelik. So macam mana nak hadapi benda ni? Dilema ni. Sebab bila nak buat baik dan semua orang tak melihat benda tu pelik, macam Timik pernah cerita dalam sesi sebelum ni kan, kita bahkan tegur jiran. Satu kejiranan kita tak pernah nak tegur siapa. Masing-masing isolate di rumah masing-masing, tak sibuk dengan orang lain. Covid tak Covid sama je. Tapi tiba kita angkat tangan bagi salah pada jiran kita, dia jadi sangat pelik. Macam mana Timik nak kongsi pengalaman? Wah, itu kena hati kering sikit. Ya. Buat aja. Kira-kira kalau kita rasa kita tu benda yang betul, yang boleh mendatangkan kebaikan kepada kalau macam ni cakap plural kan, kepada komuniti ke, lepas tu kita buat aja, insya-Allah. Kadang-kadang ni memang kita akan diuji kan. Kita akan diuji dengan okey, kita boleh istiqamah tak kalau kita nak memperbetulkan satu atau menyatakan satu yang betul. Akan jadi. So dia terpulang pada diri kita masing-masing macam mana kita nak menghadapi ujian tersebut, kita nak teruskan ke. Kan ada orang tu dia rasa dia tak mampu, jadi dia tegur dengan hati. Kan dia tak tegur, dia tak buat dengan tangan, dia tegur dengan mulut, dia ada. Tapi ada orang yang dia rasa dia boleh, dia akan teruskan juga. Jadi dia terpulang kepada individu. Memang kita sebagai manusia ni, kita dicipta dalam keadaan yang kita kena bersosial. Sebab tu daripada kita tak ada, jarang ada manusia hidup seorang-seorang. Dia akan jadi keluarga, ataupun dia ada kampung dia, ada daerah dia, ada mukim dia, ada negeri dia, negara dia, dan seterusnya kan. So kita memang nampak yang kita, bila kita bersama tu kita senang. Jadi bila kita ada satu, kita jadi minoriti, secara naluri kita pun kita rasa macam tak selesa. Sebab aku bukan sebahagian daripada kumpulan. Biasanya kalau kita kumpulan ni kita lebih selamat, ada ancaman, kita lebih kita boleh berkongsi sumber, kongsi makan, semua kan. Jadi kita kena beranikan diri lah. Kita kena berani. Sebab kalau kita betul-betul percaya itu satu benda yang betul, satu benda yang baik, satu benda yang memanfaatkan diri sendiri dan juga orang sekeliling kita, kita akan istiqamah. Saya kena bagi satu soalan yang soalan tambahan yang mungkin dekat dengan Fatihah sebenarnya. So Fatihah dia punya kekuatan dia adalah pada evokasi mental health ni. Betul. So saya memikirkan bagaimana suratul Kafirun mengandungi intipati tentang isu yang Fatihah evokate. Saya tengok begini lakon dinukum waliyadin ataupun kandungan surah ini cuba untuk letak bahawa akhirnya kita akan berbeza dengan orang-orang kafir, which is tentang diversity. Tentang diversity. Dan diversity kita, kalau satu ketika dulu biasa kita lihat diversity ni adalah kaum, agama. Tapi saya ingat di zaman yang sekarang ni, kita semakin menyedari bahawa kita terlalu banyak berbeza pada macam-macam sudut. Dan dalam kes Fatihah punya perjuangan dengan Tuan Foten ni adalah advocate tentang mental health.
Okay? Dan setiap orang akan ada mental condition yang berbeza-beza. Setiap orang ada kecenderungan kesihatan sosial, kesihatan mental yang berbeza, cara adapt kesukaran yang berbeza, dan sebab itu kita kena accept yang orang tu berbeza dengan kita. So macam mana Fatihah melihat mental health punya perjuangan ni kalau kita nak relatekan dengan Quran, relatekan dengan bagaimana ajaran agama ni sebenarnya? Adakah ada benda yang berbeza? Adakah seakan-akan agama ni macam tak hirau tentang orang yang beza mental condition? Macam tu. Yang pertama sekali kita kena tahu bahawa kondisi mental health ni bukan sesuatu yang baru. Ketika zaman Nabi juga ada sahabat yang mengalami masalah isu kesihatan mental. Sebagai contoh, ada dalam satu hadis, tapi boleh cek semula lah hadis tu. So ada satu sahabat ni, dia nak berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata kat Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh aku berjumpa dengan kau?" Dan Rasulullah mengetahui bahawa keadaan tu bahawa dia mengalami masalah isu kesihatan mental. Dan Rasulullah berkata kepada dia, "Kau nak berjumpa dengan aku secara berseorangan ke ataupun kau nak berjumpa secara beramai-ramai?" So Rasulullah respect keadaan dia. Rasulullah tanya pada keadaan dia, "Kau nak jumpa aku seorang-seorang ataupun nak jumpa ramai?" So kalau nak jumpa seorang, maksudnya Rasulullah akan bercakap secara berseorangan lah. Maksudnya akan cuba menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. So Rasulullah respect keadaan dia. Begitu juga dengan orang yang menghadapi masalah isu kesihatan mental hari ini. Saya dapat rasakan bahawa setiap individu itu berbeza. Sebagai contoh, saya sebagai orang yang menghadapi masalah isu kesihatan mental itu sendiri, saya tak compare keadaan saya dengan orang lain. Setiap orang ada journey recovery dia sendiri. So kalau kita nak pulih tu, ada setengah orang mengambil masa 2 tahun, ada setengah orang mengambil masa setahun, ada orang sekejap je 2 bulan dah okey. Jadi saya rasa journey of mental health masing-masing adalah berbeza. Dan paling utama yang saya nak tekankan kat sini bahawa apabila kita bicara tentang mental health ni, orang selalu mengatakan bahawa kena kuat solat, kena kuat ibadah. Dan benda tu, saya tak katakan benda tu tak betul pun. Tetapi benda itu bukanlah punca utama yang menyebabkan seseorang itu kena kepada isu kesihatan mental. Contoh diri saya sendiri, saya seorang pelajar jurusan agama, tapi saya juga mengalami masalah isu kesihatan mental. Jadi itu orang kata tak menjadi satu asas bahawa ibadah semata-mata tu, kita kena banyakkan ibadah tu bahawa kesihatan mental kita akan baik. Jadi daripada situ saya nak bawakan bahawa keadaan yang macam tu, stigma masyarakat yang mengatakan bahawa kita kena banyak ibadah, kita banyak solat semua tu menyebabkan orang rasa mental health ni tiada kaitan dengan agama. Tapi sebenarnya dalam proses untuk kita sembuh dalam isu kesihatan mental ini, spiritual, keagamaan itu main peranan yang penting. Dia ada 4 aspek yang boleh kita ambil, iaitu bio, psycho, pharmacology dan juga spiritual. Keempat-empat benda ini kalau kita ada, kita boleh pulih dari segi isu kesihatan mental kita. Jadi saya mengatakan bahawa di sini bahawa spiritual, keagamaan itu main peranan penting dalam proses penyembuhan. Tapi bukan kerana kita kurangi agama, maksudnya kurangi ibadah, itu menyebabkan kita menghadapi masalah isu kesihatan mental. Of course zaman Nabi SAW pun belum ada science behind mind kan. Psikologi ni satu ilmu yang bahkan untuk sains pun muncul lewat kan, psikologi. Apatah lagi psikologi, sains di sebalik kita punya kesihatan minda kan, dia muncul lewat. Sebab tu mungkin dia antara benda yang paling lewat sekali orang nak accept pun kan. Zaman Nabi SAW, kita bayangkan zaman yang tidak ada sains, tapi dia nampak bagaimana Nabi SAW memberikan layanan berbeza antara sahabat. Melihat, of course kita pun tak tahu nak diagnose apa, kenapa Nabi buat begitu. Tapi kita percaya Nabi SAW dipandu oleh Allah Ta'ala, Nabi tahu bahawa setiap orang ada kondisi berbeza kan. So khasiat Al-Kafirun ni, kalau sekarang ni kita bincang ni, dah jauh lah khasiat dia. Daripada bincang tentang ibadah, kemudian kita sebut tentang tauhid, beza antara kita dengan orang lain, diversity. Sekarang dia masuk topik mental health. Kan? So menunjukkan betapa, dia punya flow tu menunjukkanlah betapa Allah Ta'ala telah membuka jalan untuk kita menikmati sesuatu ayat Quran dengan cara yang pelbagai kan. So soalan ni nak kembali kepada soalan ibadah. Ni extra punya soalan untuk dua-dua. Best ibadah and why? Best ibadah and why? Sebab sebut tentang ibadah. So mungkin saya tak tahu, saya pun mungkin ada, bukanlah nak choosy tau, takut kita memilih ibadah kan. Tapi mungkin ada ibadah yang untuk ultimate. Nanti-nantikan bilakah aku nak buat ibadah tu? Sebab kita rasa benda tu meaningful untuk kita. Ni ibadah khusus lah, bukan ibadah yang umum kan. Ibadah khusus maksudnya ibadah-ibadah yang termaktub tu lah. Solat ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, umrah ke, ada tak? Mungkin experience peribadi ultimate yang kita rasa benda ni sangat meaningful untuk aku. Untuk saya, yang meaningful yang saya
belum capai ialah haji lah. Haji. Kan sebab haji ni kalau kita tengok dia rukun Islam kelima. Kan? Dia rukun Islam kelima dan dia dia rukun Islam ni kalau kita tengok dari pertama sampai kelima dia makin susah nak capai. Kan? Sebab pertama yang muka syahadah tu kita cakap. Kan? Lepas tu dia susah sikit. So haji ni dia salah rukun Islam yang dia macam dia makin lama dia macam tu kan. Dia menunaikan haji jika mampu. Jadi bila kita kupas jika mampu tu macam-macam kan, macam-macam kat situ. Kan? So mungkin akan sampai satu masa di mana dari segi kewangan saya mampu tapi dari segi fizikal saya tak mampu. Ataupun saya mampu dari segi fizikal tapi dari segi kewangan saya tak mampu lagi. Kan? Dan dia memang niat saya ni kalau saya pergi haji, saya nak pergi 1 kali sahaja. Saya kalau dia ni saya tak nak pergi 2-3 kali. 1 kali saja. Kan? Sebab dia nombor 5. Yang pertama tu kan kalau dia belah leher tu, hujung leher tu, nombor 1, itu kalau boleh sebanyak mungkin. Syahadah tu sebanyak mungkin. Tapi ni saya nak buat sekali je. Jadi saya nak pastikan memang betul-betul mampu, qualify dan saya akan pergi. Jadi untuk saya tu macam final level. Kalau kita siapa yang kaki main game kan, final level. Macam benda ni semua dah settle, rumah dah bayar, ni semua anak dah masuk universiti semua, ni semua dah disusun tapi akhir sekalinya macam penutup dia. Lepas tu Allah, kau nak cabut nyawa aku, kau cabut lah. Aku dah. Itu memang final level atas sekali tu. Ini berkait dengan sirah lah sebenarnya. Nabi SAW pun tunai haji di hujung-hujung kan. Tahun ke-8, tahun ke-9 Nabi tunaikan haji Nabi SAW. Dan of course ada macam-macam restriction lah kan. Zaman awal tu kan zaman yang kena tentang semua kan. Nabi dulu kat Madinah, tak dapat kembali ke Mekah. Tapi dia seakan-akan satu aturan yang Allah design untuk Nabi. Akhirnya dia tunai haji dengan sahabat. Dan itulah satu-satunya haji yang Nabi buat. Dan akhirnya tak lama lepas tu lebih kurang 3-4 tahun Nabi wafat. Nabi diberitahu kan. Ada orang yang suka banyak kali kan. Tapi pandangan saya ialah kalau pergi lebih dari 1 kali, mungkin awak ambil tempat orang lain. So kita pergi sekali je. Short, kasih settle. Buat the best lah. The best, buat yang terbaik, betul-betul fokus. Digital minimalism tu. Alhamdulillah settle. Orang pergi umrah, bawa phone, telefon tu akan mengganggu dia. Sebab tadi kita sentuh pasal digital minimalism dalam, bukan tadi, masa hari itulah kita buat rakaman. So kita bincang tentang digital minimalism, macam mana kita sangat terganggu dengan macam-macam lah dekat luar sana, distractions, phone kita, social media. So sama juga bila kita cakap sekali saja, bukan sebab kita tak nak buat lagi sangat, tapi sebab kita nak pastikan itu adalah the best. Dan punca dia tak apa-apa jadi the best sangat sebab distraction juga kan. Dia mengganggu kita untuk capai the best haji yang kita mampu buat. Umrah dah. Dah, masya-Allah. Experience umrah best. Dia macam dia seperti khusus persediaan haji lah. Dia like lah dia dengan. Jadi saya rasa patutnya orang pergi umrah dulu untuk cuba membiasakan dia, orientasikan diri sikit kepada ibadah haji lah. Sebab haji sebenarnya jauh lagi berat, tapi kita dapat feel sikit dengan umrah tu. Pengalaman yang sangat syah. Kali pertama buat umrah macam mana? Kali pertama saya dengan ayah saya budak kecil. Kecil. Jadi saya tak faham lagi. Untuk saya itu satu pengembaraan pergi dan ayah saya ni dia suka kait-kait barang dengan benda-benda positif. Jadi dia belanja makan, dia bagi aiskrim kan. So dah tua sikit, dah kali kedua saya pergi umrah masa saya remaja. Dan kali ketiga semasa saya dewasa. Tiap-tiap kali benda lain yang saya rasa. So best. Sebenarnya antara benda yang menarik dalam agama ni kan adalah Allah, of course kita ada disiplin ibadah semua. Tapi seakan-akan Allah memberikan keluasan untuk kita dapat experience yang berbeza-beza. Sebab kita ingat ialah macam sekolah kan, semua ada peraturan. Sekolah-sekolah semua kena pakai yang sama. Semua kena dapat ilmu yang sama. Tapi Allah Ta'ala berikan keluasan. Sudah kembali kepada isu tadi lah, setiap orang akan ada journey yang berbeza. Orang memang memerlukan journey dan juga pengalaman yang berbeza untuk dia achieve apa yang paling sesuai untuk dia. So Fatihah pula kena jawab, apa ibadah yang paling Fatihah rasa tu adalah bukan impian kan, tapi
satu benda yang Fatihah nanti-nantikan untuk bertemu lagi dengan benda tu, dan dia impactful untuk kehidupan Fatihah? Saya rasa ibadah yang paling meaningful untuk saya adalah tadabbur Al-Quran itu sendiri. Okay. Dia benda paling susah sebabnya, tapi dalam masa sama dia benda yang paling menyentuh jiwa. Once we catch dengan ayat tu yang we relate dengan diri kita tahu dia rasa macam Tuhan tengah cakap direct dengan kita. So saya rasa benda tu yang kalau ada orang yang dapat benda tu is so meaningful, yang tak ada jual ganti ni lah untuk saya tu sendiri. Jadi apabila adanya tadabbur Al-Quran sebagai contoh, saya paling suka ketika saya kat Jordan dulu, mana-mana kita buka Quran tu sendiri kan, and then kita baca surah Al-Kahfi, and then tiba-tiba kita menjejak kaki di Al-Kahfi kan. So itu kita dapat macam real life history tu ada depan mata kita. So memang kita dapat implikasi, kita dapat tengok ayat Quran tu dan kita baca dan tadabbur, kita lalui dan kita dapat menjejakkan kaki kat sana tu macam wow, it's real lah. Saya belum pergi haji dan umrah. Sebab zaman dekat Jordan dulu nak pergi, tapi kena ada mahram kan. Jadi bila tak dapat nak pergi tu, jadi saya mengambil ibrah daripada perjalanan, daripada kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Nabi ada di Bukit Jordan itu sendiri, dengan refleksi kepada Al-Quran itu sendiri, saya rasa lebih dekat dengan Al-Quran. Itulah dia benda yang kita mungkin bukanlah dia appreciate, tapi sebab kita Quran dah siap macam ni. Kan macam ni, apa beza Quran dah siap macam ni dengan hidup pada zaman sahabat, dengan Al-Quran tu turun pada kita? So dia very different experience kan. Sebab kita bukanlah kita tak rasa Quran memandu kita, cuma experience tu berbeza. Cara kita adalah kita kena buka Quran untuk kita dapat apa yang sahabat dapat. Tapi sahabat dia dapat daripada langit kan, turun kepada mereka. So that's why tadabbur ni satu kerja yang sangat berat lah. So memang kita kena study, kena tahu kenapa ayat tu kita kena baca. Sebab ada orang dia dapat surah yang salah untuk kes yang salah. Contoh kalau cerita pasal ni jauh sikit lah. ISIS contoh cerita pasal ISIS kan. Pernah baca satu kajian dan dulu kat Jordan dulu sempat akses majalah-majalah ISIS. Kat Malaysia tak adalah, tak boleh akses dengan SKMM dan blog. Kat Jordan dulu kita boleh akses sebab SKMM Jordan tak blog. So kita baca majalah ISIS. Al-Quran yang dia tadabbur semua surah perang. Mana dia tak berperang? So maksudnya kalau tak ada disiplin dalam tadabbur, kita tak rasa ni kerja yang berat. Dan kita akan dapat benda yang salah. That's why tadabbur penting dan dia memberikan banyak manfaat kepada kehidupan kita. So ni di hujung surah perang surah perang banyak pilihan juga kan. Al-Quran dia kena bagi dia surah cinta sikit dah, relax. Dia bila tak seimbang jadi ekstrim kan, tak seimbang. So kena kembali kepada keseimbangan tu lah. So that's why Siri ni dah jadi macam lupa pula ada kamera ni. Siri Quran Dia Qalbi ni memang acaranya untuk kita bawa diri kita sama-sama lihat Quran secara seimbang lah. So tak mau ekstrim sangat. Contoh cerita pasal Kafirun, cerita ibadah semata-mata tapi tak sentuh tentang realiti kehidupan. Betul. Rugilah, terpisahlah kehidupan dengan Al-Quran, dengan ibadah. So sebab tu kita cuba untuk create juga ruang untuk kita belajar daripada Fatihah tadi sebut tentang mental health, untuk kita tahu tentang realiti lah. Al-Kafirun kita di hujung tadi. Al-Kafirun ni surah yang sangat akrab dengan Nabi SAW. Kalau Ultimate dan Fatihah ada kata-kata akhir, kalau nak ucap lagi ke takut tersimpan sebab dah tak ada soalan ni? Ada? Kalau ada? Jadi dia bukan, memang saya sebenarnya jarang baca surah ni. Kan sebab trauma kecil-kecil tu dia macam tu kan, dia pusing-pusing kan. Tapi untuk bila saya berbincang bercerita tentang agama dekat kawan-kawan saya yang bukan Islam, saya selalu guna tu lakum dinukum waliyadin. Saya cakap macam ni, kita memang hormat agama lain. Dalam Al-Quran dah cakap dah, lakum dinukum waliyadin. Aku agama aku, kau agama kau. Kau agama kau, aku agama aku. Jangan takut. Kan, sebab saya pernah disebabkan bekerja, saya keluar negara kan, dan saya di satu tempat kan, satu bilik dengan orang Malaysia tapi bukan Islam. Kan? Jadi dia pun macam okey. Dah berapa hari tu dia kata, "Ahmad, tanya sikit lah. Aku tak pernah nampak kau sembahyang. Kau sembahyang ke tak ni?" Aku sembahyang. Tapi aku sembahyang bila kau tengah tidur, kau tengah mandi, kau tak dalam bilik. Saya, kenapa macam tu? Kita tak boleh tengok kau sembahyang ke? Tak, bukan. Sebab aku tak nak kau rasa janggal kat situ bila kau nampak aku sembahyang. Sebab ni lah,
lakum dinukum waliyadin. Kalau kau nak semayang, kau cakap, kau rasa janggal aku ada kat sini, kau cakap aku boleh keluar bilik, kau semayanglah. Aku tak nak jadi penghalang kepada kau semayang. Rasul kata, oh macam tu lah saya, macam tu. Sebab lakum dinukum waliyadin. Kita hormat dengan harapan orang hormat kita. Oh, orang macam itu lembut kita lembut, kita beradab. Islam ni salah satu benda yang bila dia turun tu dia banyak membawa adab. Sebab pada masa tu memang kurang adab, dia kurang. Dia cakap baik kan. Adab dia kurang. Jadi kita pun macam itu. Dia kata, oh menarik menarik. Fatia, ada apa-apa? Sebelum dah tak ada soalan. Saya rasa untuk pengakhiran ni saya kongsikan bahawa tentang isu kesihatan mental tu sendirilah. Bahawa isu kesihatan mental tu sangat penting sebagaimana keadaan fizikal kita sendiri. Kalau kita ada fizikal yang baik tapi mental yang kurang, kita akan collapse juga. Tapi kalau kita ada kesihatan mental yang baik dan fizikal yang baik, maka semuanya akan menjadi baik. Jadi buat kawan-kawan yang mengalami masalah isu kesihatan mental itu sendiri, saya cadangkan cuba selesaikan permasalahan yang dihadapi. Nak jumpa profesional, jangan takut, tak ada apa, tak ada permasalahan. Kalau anda ada masalah dan anda rasa masalah anda tak besar, tapi anda rasa takut untuk jumpa dengan psikiatri ataupun klinikal psikologi sebagai contoh, tapi pergi je jumpa. Sama ada anda didiagnose ke tak diagnose ke, itu belakang cerita. As long you have the answer for your questions lah, apa yang berlaku pada diri sendiri. So please take care of yourself and jaga diri, jaga kesihatan mental anda, dan tadabburlah surah Al-Kafirun. Okey, itu di hujung. Alhamdulillah selesai. Nabi SAW, kalau saya boleh kira lah, sunat ba'diyah, sunat qabliyah subuh, sunat ba'diyah maghrib, sebelum tidur dan masa solat witir. Semua hadis-hadis yang kita sebut tadi tu, semua waktu solat yang kita sebut tadi tu, Nabi SAW akan baca surah Al-Kafirun. So menunjukkan at least dalam hadis yang beritahu, at least 5 kali Nabi ulang sehari. So itulah akrabnya Nabi SAW dengan surah Al-Kafirun. So kalau Nabi SAW pun memerlukan panduan dan juga bimbingan daripada surah Al-Kafirun, apatah lagi kita. So kita harap dia menjadi peringatan untuk kita sama-sama menjadikan Al-Kafirun ni di qalbi, di dalam hati kita, insya-Allah. Kita akan berjumpa dalam pertemuan akan datang. Nantikan siri-siri akan datang akan mensyarahkan lagi banyak lagi surah kita nak tengok, insya-Allah. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Quran di qalbi, Quran di hati.